Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya dan rakan saya akan mengongsikan informasi mengenai puak Syiah. Dari sudut istilah, pengertian Syiah ini adalah lazimnya ditujukan kepada orang-orang yang setia kepada Ali bin Abi Talib dan al-baitsnya radhiyallahu anhum sehingga menjadi gelaran bagi puak mereka. Puak Syiah ini mengatakan bahawa Ali bin Abi Talib adalah orang yang berhak menjadi khalifah setelah kewafatan Rasulullah SAW. Puak Syiah tidak mengatakan radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar dan sahabat-sahabat. Mereka hanya berkata Allah Ta'ala mengutuk orang-orang yang memerangi keluarga Rasulullah SAW. Faktor penubuhan puak Syiah. Faktornya ada 3, iaitu yang pertama dari segi sejarah. Sebagai ahli sejarah mengatakan bahawa pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah pernah mewasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib bahawa ia akan menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mereka mengatakan Sayyidina Ali ini sebaik-baik umat. Yang kedua, pendapat ini lebih menuju setelah kewafatan Khalifah Uthman bin Affan, iaitu dapat dilihat daripada peperangan Siffin di antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah adalah satu faktor utama bagi tertubuhnya puak ini. Peringkat ketiga ialah akidah. Ia menunjuk kepada pembentukan Syiah sebagai parti agama Hizmu ad-Din. Mereka mengambil akidah ini sebagai pembentukan asas mereka berikut dengan pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Dasar-dasar puak Syiah antaranya ialah membolehkan nikah mut'ah dan mengatakan nikah mut'ah ini amalan yang mulia. Yang kedua, mereka mengatakan bahawa jawatan khalifah hanya ditujukan kepada menantu Rasulullah SAW, Ali bin Abi Talib dan keturunannya. Yang ketiga, mereka mengatakan sesiapa yang menentang Sayyidina Ali bin Abi Talib dianggap murtad seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Kepercayaan kaum Syiah ini, mereka berpendapat bahawa Rasulullah SAW mewasiat kepada Sayyidina Ali yang Sayyidina Ali akan menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Yang keenam, mereka memurtadkan sahabat-sahabat Nabi kecuali Miqat al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari dan Salman al-Farisi. Yang ketujuh, imam-imam mereka mengetahui ilmu ghaib. Dan yang ke-8, taqiyah atau berpura-pura merupakan rukun iman bagi mereka. Golongan Syiah terbagi kepada beberapa pecahan. Yang pertama adalah golongan Zaidiyah, kedua golongan Imamiyah, ketiga golongan As-Saba'iyah, keempat golongan Ghurabiyah, kelima golongan Ismailiyah, keenam golongan Kisaniyah, dan yang terakhir adalah golongan Syiah Al-Rafidah. Sekarang saya akan menerangkan beberapa buah golongan. Golongan pertama ialah golongan Zaidiyah. Mereka ini pengikutnya ialah Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Mereka ini sangat dekat dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian mereka ini percaya bahawa Rasulullah SAW tidak meletakkan Ali bin Abi Talib sebagai khalifah yang pertama selepas baginda. Namun baginda sangat percaya kepada keistimewaan Ali bin Abi Talib. Mereka ini juga tidak semudah-mudahnya untuk mengkafirkan orang ataupun mengkafirkan Umar, Uthman dan juga Abu Bakar. Seterusnya merupakan golongan Imamiyah. Mereka ini sangat percaya kepada 12 orang imam, termasuk Imam Mahdi yang akan datang ke dunia pada hari akhirat untuk menolong orang-orang yang beriman. Mereka ini juga sangat fanatik dengan Ali sehingga bagi mereka darjat Ali ini merupakan ke darjat ketuhanan dan melebihi daripada darjat Rasulullah SAW. Golongan yang ketiga merupakan golongan As-Saba'iyah. Pengikutnya ialah Abdullah bin Saba yang mengaku sebagai dirinya seorang Islam, tetapi yang sebenarnya beliau adalah seorang Yahudi. Puak ini juga mengatakan bahawa Ali bin Abi Talib tidak mati dibunuh, namun diserupakan oleh syaitan. Dan Ali bin Abi Talib ini diangkat ke langit dan hidup seperti peristiwa Nabi Isa AS. Kemudian golongan Al-Ghurabiyah, mereka ini percaya bahawa martabat Ali bin Abi Talib itu sama seperti martabat Rasulullah SAW. Golongan terakhir yang saya akan menjelaskan ialah golongan Ismailiyah. Mereka ini sangat percaya kepada orang imam sahaja dan imam yang ketujuh iaitu Imam Ismail bin Ja'far al-Siddiq yang mereka percaya bahawa dia akan keluar pada hari kiamat yang kini telah hilang ataupun lenyap. Seterusnya, mengenai perbezaan antara Ahli Sunnah wal Jamaah dan puak Syiah, saya akan menerangkan beberapanya sahaja. Pertama sekali adalah mengenai imam. Bagi Ahli Sunnah wal Jamaah, imam ini perlu ada dan tidak dijadikan sebagai salah satu daripada rukun Islam.
Manakala bagi puak Syiah, imam ini adalah salah satu daripada hukum yang paling utama bagi mereka. Ini kerana bagi mereka untuk mendapatkan kefahaman mereka dan juga menjadikan keyakinan untuk orang mereka. Manakala bagi Syiah, imam ini merupakan salah satu daripada hukum yang paling utama bagi puak tersebut. Dan bagi mereka adalah imam ini adalah sebagai pengganti Rasulullah SAW dalam segala hal termasuk hal keagamaan. Kemudian imam ini adalah bersifatkan maksum, iaitu tidak melakukan apa-apa dosa kecil ataupun besar ataupun terpelihara daripada melakukan dosa-dosa dan mereka akan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, imam itu perlulah memiliki darjat seperti Nabi dan ia merupakan salah satu daripada rukun iman bagi puak tersebut. Jika tidak mengikutinya, maka ia dihukumkan sebagai kafir. Kedua adalah mengenai hadis. Bagi ahli sunnah wal jamaah, mereka ini adalah sangat berpegang dan menerima hadis yang diriwayatkan oleh ahli keluarga Rasulullah SAW dan para sahabat seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya. Dan ia diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Manakala puak Syiah, mereka tidak menerima sebarang hadis, termasuk dengan hadis para sahabat seperti Abu Bakar. Tetapi mereka berpegang kepada 12 orang imam tersebut dan imam hadisnya iaitu Imam Al-Kulini. Seterusnya adalah mengenai nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini adalah tidak digalakkan ataupun haram hukumnya bagi seseorang untuk melakukannya. Tetapi dipercayai pada zaman Rasulullah SAW ia pernah dilakukan, iaitu pada zaman baginda. Tetapi setelah saja baginda wafat dan pada zaman Khalifah Abu Bakar hingga sekarang ia dijadikan sebagai haram. Kemudian adalah mengenai ijma'. Bagi ahli sunnah wal jamaah, ijma' ini adalah sangat diterima dan boleh dijadikan sebagai sumber hukum. Bagaimana Imam Syafi'i pernah mengatakan di dalam kitabnya, tidak boleh seseorang itu mengatakan sesuatu hukum sama ada ia halal ataupun haram melainkan ia mempunyai ilmu pengetahuan. Manakala Syiah, mereka tidak menerima mengenai ijma'. Seterusnya adalah mengenai kias. Kias ini adalah sangat diterima bagi pihak ahli sunnah wal jamaah. Ini kerana dapat dilihat daripada peristiwa Muaz bin Jabal yang pernah ditanya oleh Rasulullah SAW tentang ijtihad beliau. Secara ringkasnya, Muaz bin Jabal telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke Yaman. Kemudian baginda pernah bertanya, melalui apakah engkau berijtihad? Kemudian Muaz pun mengatakan bahawa ia akan melihat daripada Al-Quran. Jika tidak di dalam Al-Quran, beliau akan melihat di dalam hadis. Jika tidak pada kedua-duanya, beliau akan menggunakan ijtihad tetapi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Manakala bagi puak Syiah, mereka menolak kias. Terakhir adalah mengenai Imam Mahdi. Imam Mahdi bagi pendapat ahli sunnah wal jamaah, mereka ini menerima hadis-hadis mengenai Imam Mahdi tetapi berpendapat berbeza. Imam Mahdi sebenarnya belum lahir. Tetapi sewaktu dunia akan kiamat, beliau telah dilahirkan. Dan setelah beliau dewasa, beliau akan memimpin orang-orang Muslim pada hari kiamat. Manakala bagi puak Syiah, mereka percaya bahawa Imam Mahdi ini sebenarnya hidup dan ada. Tetapi beliau belum lagi tiba masanya untuk keluar kecuali pada hari kiamat nanti. Kesimpulannya, bagi puak Syiah ini, mereka hanya menyokong Ali bin Abi Talib selain daripada sahabat dan Rasulullah SAW sendiri. Jelaslah bahawa mereka ini adalah sangat sesat dan terkeluar daripada ajaran Islam. Berkemungkinan juga jika mereka masih berpegang kepada ajaran mereka ini, tidak mustahil mereka akan membuat huru-hara dan kekecaman pada masyarakat pada zaman kini. Puak Syiah ini sebenarnya adalah orang Islam. Mereka mengaku diri mereka adalah seorang Islam dan mengaku adanya Tuhan, tetapi mereka ini sebenarnya lemah. Lemah yang dimaksudkan kini adalah tidak cukup pengetahuan mengenai Islam. Ini kerana mereka hanya memfokuskan kepada seorang saja sahabat, iaitu Ali bin Abi Talib, selain daripada sahabat yang lain-lain termasuk Rasulullah SAW sendiri. Puak Syiah ini tidak percaya kepada hukum Islam, maka dalam realitinya mereka tidak boleh berkahwin dengan puak ahli sunnah wal jamaah. Kemudian, jika puak Syiah ini mahu jalan yang benar, maka mereka perlulah mengikut ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kemudian, kita sebagai seorang manusia tidak dapat menghukumkan puak Syiah ini sebenarnya orang Islam ataupun tidak. Maka kita tidak bolehlah menghina ataupun menghukumkan secara zahir. Biarlah Allah Subhanahu Wa Taala saja yang menghukumkan mereka dan kita harapkan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.